Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Ali bin Muhammad Jadi. Nombor metrik 13 DDT 20F1106. Hari ini saya akan menceritakan tentang mini projek 2 Sadam. Okay, first kali kita ada introduction. Okay, nama apps kami ialah Pusat Islam Digital. Kenapa kami memilih nama itu? Kerana uh, kalau kita tahu dekat luar ia dipanggil apa, mos ataupun surau. Tetapi kalau di dalam PCMZ kita akan panggil pusat Islam sebagai tempat orang Islam menunaikan solat dan sebagainya. Okay, kenapa kita buat sistem ini? Kerana kita telah menjumpa ataupun kita buat uji kaji masalah-masalah yang kami dapat pada tahun sebelum ini. So, kami buat sistem untuk solve problem tersebut. Okey, apa yang benefit yang kita dapat? Orang ramai akan datang balik semula ke pusat Islam. Okay, seterusnya adalah problem statement. Yang pertama ialah Al-Quran di pusat Islam tidak mencukupi. Hal ini kerana menyebabkan orang-orang yang datang ke surau perlu membawa Al-Qurannya sendiri untuk membacanya, sama ada sebelum menunaikan solat ataupun selepas menunaikan solat. Yang kedua ialah student attendance, di mana AJK akan mengambil kedatangan pelajar yang datang pada weekly mengikut blog mereka, dan hal ini telah merumitkan keadaan dan telah menyebabkan ramai pelajar tidak datang ataupun tidak hadir ke pusat Islam pada hari-hari yang tertentu. Ketiga ialah azan, di mana azan tidak dapat dilakukan pada tepat waktunya. Yang keempat ialah waktu azan, di mana orang-orang sekeliling kampus tidak dapat mendengar ataupun tidak tahu waktu azan untuk waktu-waktu seperti zuhur, asar dan lain-lain. Okay, seterusnya ialah objektif, di mana kami telah membuat app ni. Di dalam app ni kami telah buat satu Al-Quran online platform di mana mereka hanya perlu scan QR code di dalam masjid. Yang kedua, kami telah buat satu platform juga untuk mengambil kedatangan secara scan juga. AJK akan bagi QR code dan pelajar haruslah scan sahaja. Yang ketiga, kita akan bagi senarai ataupun jadual uh, bilai-bilai bertugas pada hari-harinya. Yang keempat ialah kami akan sediakan automatic azan supaya pengguna boleh setkan ataupun boleh buat notification pada waktu azan. Okay, seterusnya scope. Scope bahagi kepada dua, iaitu user scope dan juga system scope. Okay, user scope terbahagi kepada tiga, iaitu pengguna kampus resident, warden, pusat Islam. Pusat Islam staff. Okay, yang seterusnya adalah system scope, di mana kita ada dua scope, iaitu hardware scope dan juga software scope. Hardware scope ialah contoh-contoh hardware yang digunakan untuk mengendalikan app kami dan juga pengguna menggunakannya pada daily harian lah. Okay, pertama ialah laptop dan juga smartphone. Yang kedua ialah software scope, iaitu sistem dan juga database. Okay, last kali ialah constraint, iaitu rintangan. Okay, first kali ialah internet connection, di mana pengguna memerlukan connection yang sangat bagus ataupun mid juga untuk menggunakan function apps kami. Yang kedua ialah operation system, di mana kami punya app menggunakan OS ataupun iOS yang paling latest, dan menyebabkan yang sebelum ini kita tak boleh bagi dah lah orang guna. Last sekali adalah database size, di mana kami punya database limited pada macam seminggu. Kalau dia tak guna data tu, kita akan delete dia dalam seminggu jugalah. Itu saja pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali bin Ahmad. Nombor metik adalah 13 DDT 20F1065. Okey, saya akan menceritakan tentang fact finding. Fact finding terdapat tiga, iaitu pertama questionnaire, kedua interview, ketiga observation. Okey, questionnaire ini akan dilakukan secara online. Interview ini adalah kita melakukan interview kepada stakeholder kita, iaitu Pusat Islam punya staff. Yang ketiga, observation, kami akan melihat pekerjaan di kawasan kami selama beberapa minggu. Okay. Seterusnya adalah feasibility. Terdapat tiga. Pertama, technical, schedule dan operational. Technical ini adalah semua orang termasuk sekali user yang mempunyai smartphone.
Kedua, schedule. Yang function yang sistem kami ada function dan memasuki ini ada selama 3 bulan. Okey. Last, operational. Yang sistem yang kami adalah support untuk pada user semua orang dan staff kita lah. Okey. Di sini lecture review. Lecture review 3. Pertama, Azan for Window, Muslim Pro, Prayer Now. Azan for Window ni tidak di dalam mobile tapi dalam PC kita. Dia tidak ambil kehadiran attendance. Lepas tu tidak mempunyai QR code. Kalau seterusnya Muslim Pro tidak juga mengambil kehadiran pelajar dan Muslim Pro tidak support pada window. Perena sama juga tidak mengambil kehadiran pelajar dan tidak mempunyai QR code. Okay. Seterusnya ini adalah interface app lah. Okay, dari sebelah kiri nampaknya ada login, button mula login, home, contact us, attendant dan other schedule. Di tengah terdapat ni login interface sama ada masukkan email address anda dan password. Okey. Sebelah kanan sekali create account bagi yang tiada mempunyai bagi yang baru lagi untuk app ni untuk masukkan ni register. Okey. Di sini setelah memasuki dalam login button, sini ada home, melihat event-event yang berlaku di pusat Islam dan sebelah kanan kali adalah profile status sama ada mahu tukar password, email ataupun delete account. Okey. Di sini bagi yang untuk reset, sebelah kiri adalah reset password. Tengah untuk check email jika ada email yang baru, notification yang baru. Dan sebelah kanan adalah untuk password mereka password yang baru. Okey. Sini juga adalah selain itu boleh juga check azan schedule. Lepas tu contact us untuk jika ada komplain dan sebagainya. Dan sebelah kanan sekali adalah untuk attendance. Check untuk attendance. Okey. Dari sini ada dua, itu sebelah kiri itu adalah untuk QR code untuk ambil attendance lah. Dan sebelah kanan ni untuk membaca surah-surah yang mengenai dalam Al-Quran lah. Okay. Dan yang interface yang satu lagi ini ni untuk staff kami. Sama juga macam tadi. Sebelah kiri ada login button, home, contact us dan tu lah. Okay. Dan sebelah kanan ni dia story untuk staff, untuk story event-event yang berlaku lah dekat pusat Islam tu. Okay. Sebelah kanan untuk management, untuk melihat itulah azas schedule punya profile itulah, security update dan sebagainya. Okey, tengah tu sistem, jika ada sistem baru di sinilah untuk update punya app kami jika ada update terbaru lah. Sebelah kanan tu adalah untuk user management, yang di sini kita boleh lihat ada berapa orang pengguna yang masuk ke app ini, pengguna yang menggunakan app kami itu. Okey. Seterusnya saya silakan pada kawan saya. Okey, seterusnya minta maaf ya. Yang last sekali ada ni, feedback. Feedback ni daripada user-user pengguna kami jika melalui komplain dan sebagainya lah. Okey, saya beri kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Zafran. Nombor matrik saya 13 DDTF 1060. Hari ini saya akan menerangkan tentang metodologi. Metod yang kami guna adalah waterfall model. So, yang pertama ialah requirement analysis. Requirement analysis adalah di permulaan awal sistem. Apakah kita akan tentukan apakah tujuan sistem tu, apakah requirement yang diperlukan untuk membuat sistem tu, apakah yang diperlukan semua untuk membuat sistem tu, dan seterusnya. Jelaskan seterusnya kita akan ke sistem design. Sistem design ialah proses untuk membuat sistem tu, di mana kita akan membuat coding, buat database semua di peringkat tu. Dan peringkat seterusnya adalah implementation. Implementation adalah peringkat di mana kita akan implement sistem tu, akan menggunakan sistem tu, implement sistem tu ke dalam pada user kami. Dan seterusnya adalah sistem testing. Sistem testing adalah proses pasal untuk test sistem tu, nak tengok ada error ke tak, semua tu. Dan seterusnya ada sistem deployment. Sistem deployment ialah kita akan
melancarkan sistem tu secara berluasa. Macam sistem kami akan letak sistem tu ke API di fasa sistem deployment, dan sistem maintainer adalah feedback daripada orang-orang yang guna. Kalau ada error macam tu, dia orang akan cerita kepada kita. Okay, yang seterusnya ialah Gantt. Okay, Gantt untuk minggu utama kami akan di plan, dianalisis lagi dan tentukan siapa yang gunakan sistem kami. Juga observation, kita akan membuat observation di pusat Islam selama 2 minggu, dan minggu kedua adalah observation lagi, dan masih analisis apa yang diperlukan untuk membuat app kami, dan pemberian questionnaire soalan pada semua warga Kansis, juga orang-orang yang akan menggunakan app kami. Pada minggu ke-3 pula, kami akan mula design app kami dan mula membuat database app kami. Pada minggu ke-4, kami akan masih lagi design hingga minggu ke-5. Database pula akan berjalan hingga minggu ke-4, serta design review untuk melihat app kami punya design dan akan dibincang bersama. So di minggu ke-5, kita orang design di peringkat terakhir dan akan mendapatkan stakeholder approval, iaitu staf-staf pusat Islam. Di minggu ke-6 pula, kami akan start membuat app tu di fasa 1. Anggaran development app adalah selama 3 minggu. Dan minggu seterusnya, kami akan review development fasa 1. Jika development fasa 1 berjalan dengan lancar, kami akan teruskan ke development fasa 2 hinggalah minggu seterusnya, dan akan direview semula. So di minggu yang seterusnya pula, kami akan memulakan integration dan testing untuk app kami selama 2 minggu untuk lihat hasil. Dan minggu seterusnya kami akan melancarkan app kami dan maintenance untuk app kami. Dan minggu yang terakhir kami akan dokumentasikan app kami kepada orang ramai. Okay, untuk kos pula, tangible cost adalah kos yang boleh dianggarkan. Anggaran untuk aplikasi app kami adalah RM100. Database pula adalah RM20. Software development coding untuk app kami adalah RM8. Intangible cost pula adalah harga yang tidak boleh ditentukan. Jadi, harga akan ditentukan setelah software telah dicipta. Okay. Dan konklusi untuk projek kami, main goal projek ni adalah supaya orang datang ke pusat Islam semula. Dan kenapa kami memilih untuk main goal tu, sebab sekarang orang banyak menggunakan smartphone. Bermakna kalau masa-masa pusat Islam tu kita orang dapat selesaikan menggunakan app kami, iaitu secara atas talian di dalam handphone, maka ramai orang akan ke pusat Islam semula. Okay, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.